Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama beribadah ke rumah Tuhan. Ini adalah satu kemurahan dan anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita sekarang berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian Suci, Suci, Suci. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji, sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah yang bertahta di surga, namun juga Ia berada bersama-sama dengan kita. Dan Dia adalah satu-satunya pribadi yang layak kita tinggikan, kita muliakan. Mari saat ini kita datang dengan kesungguhan hati kita mengatakan bahwa terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha suci. Sucilah Dia. Sucilah Dia, dan layak dipuji.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Allah yang suci, Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan kami datang pada hari ini menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah pencipta kami. Ya Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan untuk memuji Engkau, dan biar kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kami dengan kesungguhan hati kami, dan hati kami ya Tuhan dipersiapkan untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu pada hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai yang ke-25. Kita akan membaca bertanggapan, ayat yang genap akan saya bacakan, dan ayat yang ganjil jemaat sekalian yang akan membaca, dan ayat yang ke-25 kita akan membaca bersama-sama. Surat Kolose 3:18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita tahu bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Kita juga sudah berusaha untuk belajar hidup taat kepada Tuhan. Namun seringkali kita terjatuh dan terjatuh lagi. Mari saat ini kita datang ke hadapannya, kita mau mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 2 dan 3. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, Allah yang maha baik. Kepadamu ya Tuhan kami datang pada hari ini. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seringkali ya Tuhan, melalui pikiran kami, perkataan kami, tutur kata kami, dan kelakuan kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Dan hari ini dengan segala kerendahan hati kami mengakuinya di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni setiap kami.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni setiap kami yang mengaku berdosa di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan untuk lebih lagi sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kita, Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Allah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepadanya bahwa hidup kita bukan hanya tentang siapa kita hanya untuk kita, tapi bahwa Kristus adalah yang harus kita utamakan. Mari saat ini sebagai respon pengakuan dosa kita mau katakan, bukan aku lagi, namun Kristus Tuhan. Persembahan pujian secara virtual pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Florencia Irena dan Saudara David Batlayar. Jesus
For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Firman Tuhan dengan tema saling menghargai dalam keluarga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Samuel. Dipersilakan. 主内弟兄姐妹们早安， Selamat pagi saudara sekalian. 愿上帝祝福弟兄姐妹的敬拜。 Semoga Tuhan memberkati ibadah kita. 我们感谢神，到今天为止，神还是保守我们有健康的身体，可以来到神的家来敬拜我们的神。 Puji Tuhan hingga hari ini Tuhan masih menuntun kita untuk datang beribadah ke rumah-Nya. 这是给我们莫大的恩典。 Ini sungguh suatu anugerah yang luar biasa. 今天我们所要思想的题目就是， Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini 在saling menghargai di dalam keluarga。我就翻译成在主里面彼此尊重的家庭。 dengan tema saling menghargai dalam keluarga. 一个家如果没有彼此尊重， Kalau tidak ada saling menghargai dalam keluarga, 那就不是成为一个家了， maka bukanlah menjadi keluarga lagi. 一定是成为一个时时刻刻发生纠纷的场所。 Akan menjadi suatu ladang tempat pertempuran yang tidak ada habis-habisnya. 圣经我们刚才已经念了， Apa yang sudah kita baca di 哥罗西 ayat-ayat 书 tadi? 第3章18节到 Surat 25 Kolose pasal 节， 3 ayat 18. 这成为我们今天所要传讲信息的这个圣经。
Ini menjadi ayat-ayat tuntunan kita untuk khotbah pada pagi hari ini. 家是我们最好的一个避风港， Keluarga adalah suatu tempat perlindungan yang terbaik untuk kita. 是我们最好的藏身之地， Tempat kita bisa bersandar selamanya, bisa bergantung selamanya. 也是我们避风挡雨的一个地方， Tempat kita bisa berlindung dari angin dan badai. 也是成为我们彼此交通、彼此分享的一个地方。 Adalah tempat saling berhubungan, saling berbagi. 虽然在家里面有各种不同的家庭背景设立起来的一个团体， Walaupun keluarga itu dibangun dengan latar belakang yang berbeda. 先生、丈夫有他丈夫先生的这个家庭背景， Suami mempunyai latar belakang keluarga masa lalunya. 太太、妻子有他太太、妻子不同的这个家庭。 Istri juga membawa latar belakang dari keluarganya yang berbeda. 既然神已经将把我们凑合在一起的时候， Ketika Tuhan telah mempersatukan kedua pribadi ini dalam satu 所以 keluarga, 在这个家庭里面，我们就要有一个彼此尊重的这个表现。 maka kita harus menyatakan dalam keluarga ini saling menghargai. 我们彼此尊重以后，就可以避免许许多多我们不要的这个事情。 Dengan saling menghargai kita bisa banyak menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. 如果在家庭里面我们没有过一个彼此尊重的生活， Kalau di dalam keluarga tidak ada saling menghargai, 我们什么就不必再谈了， maka tidak ada yang bisa dibahas lagi. 必定是成为一个纠缠不停或者继续纷乱的一个场所。 Maka dia akan jadi suatu ladang, tempat yang pertempuran yang tidak ada habis-habisnya. 因为我们每一个人是从不同的家庭背景出来， Karena setiap orang datang dari latar belakang keluarga yang berbeda. 我们有所不同的这个的教育发展教导我们成长的一个人。 Kita punya pendidikan keluarga dan masa-masa pertumbuhan yang berbeda setiap orang. 我们怎么样能够凑合在一起呢？ Bagaimana kita bisa bersama-sama bersatu? 放下我们自己的观点， Kita letakkan pandangan kita pribadi. 乃是照着主给我们的这个分量， Tapi 彼此尊重在家庭里面。 Kita memakai standar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu saling menghargai dalam keluarga. 当我们彼此尊重的时候， Ketika kita saling menghargai, 我们就可以避免许许多多我们不需要而发生的这个纠纷。 banyak hal yang tidak perlu terjadi, itu tidak akan terjadi dalam keluarga. 当我们彼此尊重，过着这个共同家庭的生活的时候， Ketika kita hidup saling menghargai, 我们就可以避免一些的距离，不必有这个互相抵触的这个发生。 tidak perlu banyak benturan-benturan yang terjadi. 我们尊重就是彼此接纳对方不一样跟我的这个习惯。 Maksud daripada saling menghargai adalah kita menerima pandangan yang berbeda dari pihak yang lain. 当我们过着彼此尊重的生活， Ketika kita hidup saling menghargai, 我们就一起耕耘这个家庭，努力的向前面发展更好的这个气氛。 maka kita akan bersama-sama dengan tekun bagaimana memperkembangkan keluarga yang baru ini. 接纳彼此不同的这个看法， Saling menerima pandangan yang berbeda. 当然有这个不一样的看法的时候， Ketika terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, 各自有各自不一样的理由。 masing-masing punya keinginan yang berbeda. 但是当他这个理由发表出来，我们可以接纳的时候，什么事情就可以解决。 Ketika alasan-alasan yang diutarakan itu kita bisa terima, maka banyak hal bisa diselesaikan dengan sendirinya. 放下自我， Letakkanlah ego kita, 彼此接纳，让这个空间可以更大的范围。 saling menghargai, sehingga kita bisa punya ruang yang lebih luas. 当我们这个范围扩大了以后， Ketika ruangan yang kita miliki itu luas, 我们就可以好像我们俗语的这样子说，这个
诸侯独离可乘船. Pejabat di dalam perutnya itu kita boleh mendayung. Oh. Ya, maksudnya ya perut pejabat itu besar sehingga banyak hal yang bisa terjadi dalam perutnya tidak masalah. 意思就是说，水水多多，我们就可以一起共同来解决我们不需要的这个麻烦。 Banyak hal bisa kita selesaikan, hal-hal tetek bengek itu tidak perlu terjadi. 我们在主里面，当我们过着彼此尊重的生活， Di dalam keluarga kita, ketika kita saling menghargai, 就好像圣经保罗教导哥罗西的这个信徒说： seperti apa yang dikatakan Paulus pada jemaat Kolose. 你们做妻子的，当顺服自己的丈夫。 Hai para istri, tunduklah pada suamimu. 这个是在主里面是合意的。 Inilah yang benar di hadapan Tuhan. 使徒保罗教导哥罗西的信徒要尊重你自己的丈夫。 Rasul Paulus nasihati jemaat di Kolose agar menghormati suaminya, 要顺服他， taat pada dia. 不是别人的丈夫， Bukan taat pada 是 suami orang 你 lain, 的丈夫。 pada suami sendiri. 为什么保罗要这样子强调呢？ Kenapa Paulus menegaskan masalah 要 ini? 我们每一个属主的儿女可以清楚明白，丈夫是我的，所以我要尊重他。 Agar jemaat boleh mengerti bahwa suami itu milik istri dan istri harus menghormati suaminya. 当我跟一个弟兄分享的时候， Ketika saya merenungkan, 他 membahas 说 masalah ini 这 dengan 一 saudara, 点很多太太没有办法接受。这一点 oh, yang masalah ini istri sulit menerimanya. 为什么呢？ Kenapa? 因为我跟你停坐频率，我们是一样的。 Karena kita ini haknya sama, jadi saya nggak perlu tunduk pada suami. 为什么我要顺服你呢？ Kenapa istri harus tunduk pada suami? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara yang 我们 terkasih, 是基督徒， kita adalah orang 我们 Kristen. 是主的宝血买赎回来的人。 Kita yang ditebus dari darah 这 Kristus. 个是主耶稣基督宝血买赎回来的，我们就要接受、顺服、听从这个话，顺服你的丈夫，不是别人的丈夫。 Kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi miliknya, kita taat pada Kristus dan kita harus menghormati suami kita, 当我 tunduk pada 们 suami. 这样子做的时候， Ketika kita melakukan hal ini, 主因着我们做出这个顺服这个事情，主会大大的开恩怜悯我们。 ketika kita mentaati firman Tuhan, tunduk pada suami, maka berkat Tuhan akan turun. 更加的恩典会领到我们的身上。 Maka berkat-berkat itu akan turun ke keluarga kita. 当我们不愿意去实行，过着这个圣经教导我们顺服自己的丈夫的时候， Ketika kita tidak mementaati apa yang tercantum di Alkitab itu tunduk pada suami, 我也是能够， saya juga mampu. 我也是有这样的本事。 Saya juga punya kemampuan 你 ini. 有本事，我也是有本事。 Engkau punya kemampuan, istri juga punya 你能 kemampuan. 够，我也能够， Engkau bisa, aku pun bisa. 所以就发生很多我们不必要的麻烦就出来了。 Maka banyak yang tidak perlu itu terjadi dalam keluarga. 为什么呢？ Kenapa? 因为妻子不肯顺服你自己的丈夫。 Karena suami tidak mau tunduk pada suaminya sendiri. 为什么保罗要这样子教导哥罗西的信徒呢？ Kenapa Paulus mau menasehati ini kepada 原来 jemaat di 有好 Kolose? 多妻子非常羡慕别人的丈夫， Rupanya waktu itu jemaat di sana dia rindu pada suami orang lain. 到现在我们这个社会也是有这样的，事， Kejadian ini juga masih ada di zaman ini. 所以有这个担得吉让的这个名分。 Maka ada julukan tante girang. 为什么？他 Kenapa? 看见别人的丈夫，比起他自己丈夫，这个人像本事能干。 Dia melihat suami orang lain punya kemampuan yang begitu baik. 为什么我的丈夫会是这样子呢？ Kenapa suami saya kok biasa-biasa aja? 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang 主 terkasih, 要我们顺服。 Tuhan mau kita taat. 当我们顺服的时候，并不是贬低我们这个做太太的身份，或者我们这个太太的本能。 Ketika kita tunduk pada suami, bukan berarti kita itu merendahkan diri kita sebagai istri. 我记得我还是在巴沙巴路做工的时候， Saya ingat waktu saya kerja di Pasar Baru, 我们租的那一间店， toko yang kita sewa, 那么隔壁
在另外一个摊位就有一个一个姐妹，也是同样租那个地方。 Nah, toko di sebelah itu adalah disewa oleh seorang ibu. 当这个姐妹租了那个地方，再过几天以后，他们整个地方就给她摆满这个小孩子的这个玩具，还有这个家用的这些东西。 Maka dia memajangkan jualannya mainan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga. 特别那个时候很出名的是这个机构的这个孩子坐的椅子、坐的脚车、坐的这个座位。 Ada satu merek namanya Chico untuk mainan anak-anak, untuk apapun juga. 真的，他做的时候很进步， Dagangannya laku. 那么很快就发展下去了， Oh, dia cepat berkembang tokonya. 因为他接待人很和谐。 Oh, dia sangat pandai melayani tamu-tamunya. 当过了一段时间，我就跟这个姐妹有一个交通。 Kemudian saya ada kesempatan berbincang-bincang dengan ibu ini. 我说姐妹呀、为什么你要找这些麻烦？你要开这个店呢？ Saya berkata, ibu, kenapa engkau mau repot-repot buka toko ini? 她说反正我有空啦， Dia berkata, karena saya juga ada waktu 我们 seluang, 家里面赚多一点钱， bisa 让我们可以过着更舒适的这个家庭生活。 bisa cari uang sedikit untuk kebutuhan keluarga sehingga keluarga kami bisa lebih nyaman. 那么你的家庭里面孩子们怎么样呢？ Bagaimana ke anak-anakmu di keluarga? 他说孩子都长大了，他们自己都会做自己的事了。 Anak-anak sudah tumbuh dewasa, mereka bisa usaha sendiri. 我就说你的先生呢做什么？ Saya tanya, suamimu kerja apa? 他说我的先生是这个什么？这个白领带的人，他是在这个什么干东那边做工。 Dia katakan suami saya tuh tiap hari berdasi kerja di kantoran 那么4点多他就来接他了。 dan jam 4 sore dia datang menjemputnya. 原来他就在2个人开着经营那个小店的时候， Ketika dua orang ini membuka toko ini, 一时一起的进步。 dia tokonya sama-sama maju. 他也是非常尊重他的先生， Dia juga sangat menghormati suaminya. 为什么？ Kenapa? 是他的先生 Karena itu suaminya 虽然是一个什么干东里面的这个做工的职员罢了， Oh, maksudnya hanya kerja di kantoran saja. 他没有轻看他。 Dia tidak menganggap rendah suaminya. 别人来接就是用汽车来接了，但是那个时候他用波车啊，用这个什么 Vespa 啊， Suaminya datang hanya menjemput dia dengan Vespa saja. 他不会觉得不好意思， Dia tidak merasa 因 sungkan 为是他的丈夫。 karena suaminya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara yang 你 terkasih, 在家庭里面，你对你的丈夫有没有好像使徒保罗教导的哥罗西的信徒一样，也是要尊重、顺服你的丈夫？ apakah para istri di sini di rumah menuruti nasihat Paulus semuanya tunduk pada suami? 虽然你很会赚钱， Walaupun saudari sangat pandai mencari 你 uang, 很有本事， sangat punya banyak kemampuan, 你的身份、地位、学位很多， kedudukanmu di masyarakat juga tinggi, 你的先生只是一个小职员。 dan suamimu hanya karyawan biasa 记 saja. 得我们过着顺服神的生活，顺服我们的丈夫。 Ingatlah kalau kita taat pada Tuhan, maka kita taat pada 因 suami 为我是 kita. 信主的人， Karena orangnya percaya, 所以我要照着主的话实行我应该做的事， saya akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. 顺服我的丈夫， Taat pada suamiku. 我的不是别人的。 Milikku suami itu, bukan punya milik orang 当 lain. 我们愿意这样子做的时候， Kalau kita rela melakukan hal 这个 semacam 被 ini, 顺服的丈夫 kita taat pada suami, tunduk pada 会有 suami, 怎么样的感想，又会有怎么样的表现？ akan ada pernyataan semacam apa? 既然我的太太这样的尊重顺服我，我要更加努力的表现。 Kalau istri begitu hormat tunduk pada saya sebagai suami, maka saya akan menyatakan kasih saya. 亲爱的丈夫们， Hai para suami, 是不是这样子？ bukankah demikian? 他那样尊重我， Dia begitu menghormati saya, 我还是masa bodoh lah，我也没有一点在乎。
maka para suami pun tidak akan bersikap masa bodoh, tidak peduli. 是不是这样子？ Bukankah 当然 demikian? 不是这样子。既然他那样的顺服我，我也是应该有一个表现，给他知道他顺服我，我表现出来的，让他的心也可以得到反省。 Kalau istri begitu tunduk pada suami, maka si suami akan secara otomatis akan lebih menyayangi istrinya untuk menyatakan kasihnya. 但是好多时候不是这样子， Tapi sering kejadian tidak 好 demikian. 像用爱捆绑了这个家庭。 Soal kita dikasih, keluarga ini dibungkus dengan kasih, dikekang dengan kasih. dikekang dengan 好 kasih. 因为我爱你，所以你要这样子做，要这样子做，要这样子做，要这样子做。 Oh, karena keluarga dikekang dengan kasih, karena aku mengasihi engkau, maka engkau harus ini, harus itu, harus 为 itu. 什么？ Kenapa? 因为我比你本事， Karena saya lebih pandai daripada 我 engkau, 比你强， saya lebih kuat, 我的学问比你高， pendidikanku lebih 所以你要 tinggi, 照着我的意思去做。 maka engkau harus melakukan 因 sesuai 为 dengan 我 kehendak 爱 saya. 你， Aku 你要这 mengasihi 样 engkau. 子做。 Dia berkata 亲 demikian. 爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 做丈夫的做得出来吗？ suami maka melakukan hal semacam ini, 他有没有这样的本能，做出他太太所要求的这一些事呢？ apakah dia ada kemampuan melakukan hal yang diminta oleh istrinya? 没有办法。 Tidak 为 bisa. 什么？他 Kenapa? 还没有到那个程度。 Belum sampai tingkat itu. 那所以做太太的，应当怎么样好也好，都要顺服你这一位丈夫。 Apapun, si istri harus tunduk pada suaminya. 记得圣经教导我们，丈夫是家里面的头， Alkitab mengajarkan bahwa suami adalah kepala dari keluarga. 这个家里面丈夫成为头，我们将把它颠倒回来的时候，什么东西就成为乱七八糟。 Suami adalah kepala keluarga. Kalau kita memutarbalikkan masalah ini, maka keluarga akan berantakan. 太太是帮忙丈夫， Istri fungsinya membantu suami. 这个圣经教导我们的道理。 Alkitab memberitahu pada kita. 耶和华上帝说：“那人妒忌不好，我要为他造一个配偶来帮助他。” Alkitab berkata, Tuhan berkata, manusia sendiri itu tidak baik. Maka diciptakan seorang wanita untuk menolong dia. 反过来第19节这样子说： Di ayat 19你们 dikatakan, 做丈夫的要爱你们的妻子。 Hai para suami, kasihilah istrimu. 为什么要爱妻子？ Kenapa istri harus 因为她是 disayangi? 你的， Karena dia milik kita. 神已经把它放在跟你一起过着共同的生活， Dia sudah menyerahkan dirinya bersama-sama kita hidup bersama. 所以你要爱她， Kasihilah 你要 istrimu. 珍惜她， Harus memperhatikan dia. 无论怎么样子的可怕。 Bagaimanapun, 甚至有人家说什么泥老虎啊，泥老虎，singa betina， oh, ini lahu. Maksudnya istri kita itu seperti singa betina. 你还是仍然要爱他， Tetaplah kasihi dia. 因为这个是圣经的教导。 Inilah pesan Alkitab. 当我们用谦卑的心顺服圣经的话，去爱这样可怕的这个太太， Ketika kita menuruti firman Tuhan, mengasihi istri kita yang menakutkan itu, 亲爱的弟兄姐妹们， saudara yang terkasih, 特别做太太的。 khusus yang menjadi istri. 当你看见你的丈夫这样子爱慕你的时候， Ketika istri yang galak ini melihat suaminya tetap mengasihi dia, 你还会用满顾的方式去苦待他吗？ apakah istri masih melakukan hal-hal yang tidak sopan, tidak benar kepada suaminya? 不会， Tidak, 因为 tidak 他 mungkin. 那样的爱我， Karena dia begitu mengasihi saya, 所以我也是要表现出我也是顺服他的一个太太。 maka secara pelan-pelan si istri akan menyatakan juga, 这 akan 是主 tunduk pada 教 suaminya. 导我们所要做的事。 Ini yang Tuhan inginkan kita lakukan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 我们在主里面过着共同这样子的生活的时候， ketika di dalam Tuhan
kita melakukan kehidupan keluarga dengan pimpinan Tuhan, 当我们顺服神，过着爱我们的妻子的生活的时候， ketika kita taat pada Tuhan, mengasihi istri kita, 不是占有他bukannya hanya memiliki bukan memiliki dia saja, 照着我要的事情，你应该这样子顺服，做我要你做的事， memiliki dia maksudnya lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. 不是这样子。 Bukan demikian. 使徒保罗说：“你好像要像基督一样为他舍己。” Seperti Rasul Paulus katakan, engkau harus seperti Kristus, menyerahkan dirimu untuk dia. 什么事情发生，领到我太太的身上的时候，我好像基督一样，那样愿意舍己去拥护、拥抱，让她可以得到这个安全感。 Apapun yang terjadi pada istriku, saya akan melupakan diri saya untuk melindungi, menjaga dia, mengasihi dia. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang 我 terkasih, 是怎么样的一个丈夫？ bagaimanakah sikap kita sebagai suami? 我还在真嘎令侍奉的时候， Ketika saya melayani di Cengkareng, 两夫妇去看电影suami kita berdua suami istri nonton bioskop. 那么当这两夫妇去看电影的时候， Ketika suami istri ini nonton bioskop, 那么这个电影院的戏片已经完了， ketika film sudah selesai, 那么这个做太太的还是在那个戏院那边睡觉，丈夫看见他太太睡觉，他就离开他的教会，离开那个戏院，走出来，自己回家了。 ketika film sudah selesai, istrinya masih tertidur, si suami bangun dia tinggalkan istrinya. 整个真嘎令将把这个事情传偏了， Maka cerita ini menjadi viral di Cengkareng. 不知道为什么会有这样的丈夫Bagaimana mungkin ada suami 本 semacam 来他 ini? 是做这个买卖这个什么建筑材料的Mereka adalah jualan bahan bangunan. 很快这个消息，整个这个真嘎令的地方就传开了。 Maka cerita ini di satu Cengkareng semua udah tersebar. 为什么？ Kenapa? 当他们一注意、一观察、一了解、一深入的时候， Ketika mereka menyelidiki masalah ini, 原来这个太太很本事、很能干的一个姐妹。 rupanya istri ini ada istri yang begitu pandai. 她整个这个什么建筑店是她建立起来的。 Toko ini dibangun oleh kemampuan istrinya. 一天到晚，这个先生给这个太太指手画脚、指来指去，指到她不知道怎么样好。 Si istri dari pagi sampai sore mengatur-ngatur suaminya sehingga suaminya bingung harus bagaimana. 所以可以去看戏的时候， Ketika mereka nonton, 他也是让他的太太在戏院那边出丑。 dia juga membiarkan istrinya yang ngambil peran di bioskop. 亲爱弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 当这个事情发生出现以后， ketika hal ini terjadi, 害羞的是谁人？ siapakah yang malu? 不是单单太太， Bukan hanya istrinya yang malu, 做先生的更加害羞， suaminya juga lebih malu 不 lagi. 能够在大众场合的地方接纳你的太太。 Dia tidak bisa menerima istrinya di hadapan publik yang begitu besar. 他很本事做生意， Dia sangat pandai berdagang, 他有他做生意的技巧。 dia punya cara-cara dagang dia. 每一个工人来买东西的时候， Setiap orang yang datang belanja, 他就问你在哪里做工， dia bisa tanya engkau kerja 你 di 现在 mana, 正在建筑什么东西， bangun apa, 你要再买什么东西，你再倒回来啊， mau beli apa nanti datang lagi 就 ya, 给他500等 kasih dia 500 rupiah, 给他什么叫做咖啡钱了kasih bonus, kasih gopek kasih 500 waktu itu ya. 那么呢， Iya. 这个工人每一次就到他的店， Maka tukang-tukang nih datang terus ke toko ini 这个消息也很快传开， dan berita ini 多 tersebar 数工 kemana-mana. 人起房子、修理家什么的，就去到他的店买东西。 Maka banyak tukang-tukang datang ke toko dia untuk belanja. 这是他做工的做生意的技巧， Inilah cara-cara dia berdagang, 但是她对她的丈夫不会更深入的去了解， tapi dia tidak bisa bersikap benar mengerti suaminya. 为什么？ Kenapa?
只知道自己， Karena dia hanya tahu diri dia sendiri, 过着很自私的生活。 hidup dengan penuh egois. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang 我们 terkasih, 在主里面所过的生活，是不是彼此接纳、彼此尊重、彼此饶恕？ hidup kita di dalam Tuhan, apakah saling menerima, saling mengampuni, 最重要的，彼此尊重。 saling menghormati? 是他不配我尊重， Dia tidak aku hormati, 但是我在主里面应该过尊重的生活，因为他是主的命令。 tetapi di dalam Tuhan saya tetap menghormati dia karena inilah perintah Tuhan. 当我们有这样的表现的时候， Kalau kita bisa menyatakan 这 hal 个 ini, 爱我们表现出来， kita nyatakan kasih itu, 甚至我们可以舍己来爱你的你的妻子。 kita bisa mengorbankan diri kita untuk mengasihi istri kita. 主命令我们要这样子做， Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada umatnya. 就好像我讲的那个事实啊。 Seperti yang apa yang saya sampaikan tadi, 那么他会不会还是继续留他的太太在戏院那边一个人在那边窝着的睡觉呢？ apakah selanjutnya dia akan tetap membiarkan istrinya tertidur di bioskop? 不会的， Tidak 一 lagi. 定他爱他，快起来了，戏院结束了啊！ Kalau dia mengasihi istrinya, dia akan bangunkan istrinya. Film sudah habis, bangun, 或 bangun. 者他就讲，哎呀，戏院结束了，快起来啊！ Atau dia bilang, ayah, film sudah selesai, cepat bangun. 是不是？当然不是啊，他有爱他，他会慢慢的怕吵到他，吓到他，慢慢拍一下他的这个什么，他的这个什么肩膀。戏院结束了，我们可以回家了。 Kalau ada kasih dari suaminya, dia akan menepuk pelan-pelan berbisik, film sudah selesai. 求 Mari kita 主 pulang. 帮助我们， Semoga Tuhan 让 menolong 我 kita. 们真的过着像保罗教导哥罗西的信徒这样子表现出来，我们有一个尊重的心。 Sehingga ke dalam kehidupan keluarga kita bisa menerima apa yang dikatakan Paulus, saling 做 menghargai. 太太的顺服丈夫， Istri tunduk pada suami. 做先生的爱你的妻子。 Suami kasihilah istrimu. 虽然妻子不大可爱， Walaupun istrinya itu kurang layak dikasihi. 时常人家客话这样子说哈。我冇辦法在這個身上看到一點我覺得愛佢嘅東西，我不能夠從他的身上看見有一點值得我愛他的這個事情。 Walaupun suami kadang-kadang berkata, di dalam diri dia, saya tidak ada melihat sesuatu pun yang patut untuk disayang. 為什麼？ Sayangin 他 apa? 要求太高了， Mungkin permintaan kita terlalu tinggi, 他太自私了。 terlalu egois kita. 我娶到她以後，不像我想象的那樣的完美，所以我沒有辦法去愛她。 Setelah saya mengambil dia sebagai istri, ternyata dia tidak secantik, tidak sebaik yang seperti yang saya 當我 bayangkan. 們時常用自己做出發點的時候， Kalau kita berpusat pada diri kita, 不要想我們可以過着美滿的家庭生活， jangan pernah bayangkan kita bisa hidup harmonis. 不是早一點分散，就是早一點分離。 Kalau bukan lebih cepat pisah, dia akan bercerai di kemudian hari. 不是在這個過去期間，有好多的家庭因着時常共同活在一起，分散嗎？ Di dalam masa-masa COVID ini karena suami istri sering hidup bersama-sama, akhirnya mereka bisa berpisah. 但是反過來， Terus 我們 sebaliknya, 成為一個相信主的人。 kita sebagai orang percaya, 有没有因着这个过去期间，我们更加献上感谢的心？神让我们可以继续留在家里面，做我们在家里面共同生活的这个事情。 sebaliknya, apakah kita bisa mengalami dalam masa-masa COVID, kita bersyukur pada Tuhan, ada waktu lebih banyak di rumah dengan istri, dengan suami untuk 我 saling 们还可以 memperhatikan. 继续的生活。 Kita hidup dengan baik. 当我们问我们青年的会友， Ketika kami bertanya pada pemuda-pemuda di 过 jemaat 去 kami, 期间你们的工作怎么样？ bagaimana kerjaan kalian di dalam masa COVID ini? 他说有些时候我们antar，有些时候我们在家里做。 Kadang-kadang kami ngantor, kadang-kadang kami di rumah. 那么有没有扣你们的薪水？ Apakah gajinya dipotong? 没有。
Ada yang katakan 反而 tidak, 加多。为什么会加多呢？ malah dapat lebih. Kenapa bisa dapat lebih? 他说，因为很多工作我们要赶夜工，所以我们也是得到这个 bonus 啊，得到这个什么外加的这个费用。 Karena banyak pekerjaan yang kami kerjakan di malam hari dan kami pun dapat bonus. 后来我就问他：“你没有感谢上帝， Saya bertanya, apakah engkau bersyukur pada Tuhan? 或者你埋怨说为什么继续还有这个 COVID 的事情？” Atau selalu mengomel kenapa COVID ini tidak pernah selesai? 当我们做丈夫不自私的时候， Ketika kita sebagai suami, kita tidak egois. 会激动你的妻子做的更好事情，为你而做。 Kita akan bisa mendorong istri kita melakukan hal yang lebih baik untuk kita. 记得要爱你的妻子， Ingatlah baik-baik, kasihilah 妻 istrimu. 子顺服丈夫， Istri tunduklah pada suami. 丈夫就爱他。 Suami akan mengasihi istrinya. 在表面好像是不一样啊，顺服跟爱。 Tampaknya tunduk dan sayang itu berbeda di secara lahiriah. 只有我们愿意舍己的时候， Tapi ketika kita rela melupakan diri 家 kita, 庭里面就可以过着更和谐的生活。 maka terjadilah keharmonisan dalam keluarga. 当然不是单单先生舍己，太太也会因着她的丈夫这样子做，她也愿意牺牲自己，为着共同经营这个家，可以过着更好的生活。 Bukan hanya si suami mengorbankan kepentingan dirinya, istri pun harus melakukan hal yang sama untuk mencapai keluarga yang harmonis. 好多时候我们做长辈的， Seringkali kita sebagai orang tua 要求我们下一辈的所做的事情，要照着我的意思去做。 kita ingin anak-anak kita melakukan hal yang ingin dia lakukan. 就圣经那边这样告诉我们说，你们做儿女呢，要凡事听从父母，因为这是主所许悦的。 Dikatakan di ayat 20 di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 凡事听从父母讲的话。 Taat dalam segala hal. 记得在我的那个时代， Ingatlah, pada zaman saya dulu, 真的好像圣经所说的， seperti yang dikatakan Alkitab, 父亲讲什么，我们就跟着做什么。 apa kata orang tua kita, kita ikut. 父亲命令什么，我们就做什么。 Perintah orang tua, kita ikut. 我们不敢有一次，不敢。 Kita waktu muda tidak berani ngebantah. 但是现在不一样了， Oh, zaman sekarang berbeda. 为什么会不一样？ Kenapa bisa 时 berbeda? 代不一样，科技不一样，进步不一样。 Semua suasana keadaan sudah berbeda. 可以说，现在的孩子 Anak-anak zaman sekarang 比做家长的能干， banyak yang lebih pandai daripada orang tuanya. 比他的父母本事。 Lebih punya kemampuan 所以 dibanding 怎么 orang 样 tuanya. 叫这个孩子要听从你家人的话呢？ Bagaimana supaya anak-anak bisa mendengar pesan, perintah orang tuanya? 本来这个事情是让我们信主的人感觉到很头痛， Bagi orang percaya, hal ini kadang-kadang membuat kita bingung. 但是我 Tetapi 们可以解释给他为什么要这样子做。 Tapi kita bisa menjelaskan kenapa dia harus melakukan hal ini. 好多时候，这个做家长的倚老卖老 Seringkali orang tua hanya taunya ngomel. 我走的路比你过的桥多， Jalan yang aku lewati lebih banyak daripada jembatan yang kau lewati. 所以你应该要听我。 Makanya kau harus taat. 我吃的饭比你吃的盐，我吃的盐比你吃的饭多， Garam yang aku makan lebih banyak daripada nasi yang kau 所以你要 makan. 听， Maka engkau harus turut. 用强权的方法压制这个孩子。 Dengan wibawanya sebagai orang tua, dia tekan anaknya. 看起来好像他是iya pak，iya pak，Anaknya mungkin berkata, iya pak. 但是他心里面很反感。 Tapi hatinya itu memberontak. 在美国发生了这样一件事情， Di Amerika terjadi satu hal.
他离家出走3个礼拜的时间， Dia tinggalkan rumahnya selama 3 minggu. 为什么？ Kenapa? 他再受不了家里面他的父母对他的爱， Dia tidak kuat menghadapi tekanan dari orang tuanya. 他的爸爸妈妈以为是爱他的表现， Orang tuanya kan ingin menyatakan kasihnya kepada dia, 但是这个孩子所接受的，认为他做爸爸妈妈的是压制他。 tapi si anak merasa itu bukan kasih tapi tekanan dari orang tuanya. 为什么会这样子？ Kenapa demikian? 因为科技这个科学学问全部都一起增长。 Karena pengetahuan teknologi semuanya bertumbuh. 当我们做家长的可以好好跟他解释的时候， Ketika kita sebagai orang tua menjelaskan dengan baik 我 kepada 相 anak-anak, 信那个孩子可以说得通， saya percaya anak-anak ini bisa mendengar. 因为他是肉做的， Karena dia, 而不是树木花草。 karena dia adalah darah daging, bukan dari tumbuh-tumbuhan, barang mati, barang hidup. 当我们讲清楚为他好的事情的时候，他就可以清楚明白。 Ketika kita menjelaskan dengan baik, maka dia akan mengerti karena 但是 dia 有些时 adalah 候 barang hidup. 他不，有些时候他不接受， Memang kadang-kadang dia tidak bisa 他 terima. 会解释给你听， Dia akan menjelaskan kepada kita 他为什么不接受的原因， kenapa dia tidak terima pandangan kita. 因为是这样子，这样子，这样子。 Karena satu dan lain hal. 那么我们做家长的，是不是还是强逼勉强他要这样子做呢？ Apakah kita orang tua tetap memaksa kehendak kita? 单独不是， Tentu bukan. 让他去发展。 Biarlah dia berkembang. 是做孩子的要听爸爸妈妈的话， Anak-anak patut mendengar kata-kata orang 这 tua. 是圣经的教导。 Inilah perintah dari Alkitab. 但是记得，圣经也教导我们做家长的不要惹儿女的气。 Tapi Alkitab mengatakan, bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. 做儿女的反是听从他的父母， Anak-anak taat dalam segala hal. 听从顺服听话， Taat, nurut, mendengar orang tua. 是做一个讨他家长喜悦的事情。 Melakukan hal-hal yang berkenan pada orang tua. 不但如此， Bukan hanya 圣 demikian. 经说凡事都听从父母。 Alkitab mengatakan taati orang tuamu dalam segala hal. 为什么要segala hal 所有的事呢？ Kenapa dalam segala hal? 当然是好的，照着上帝旨意，所有好的事 Semua hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. 是主所喜悦的。 Itulah yang berkenan di hati 什么 Tuhan. 东西主不喜悦的，我们不要勉强孩子去做。 Apa yang tidak berkenan pada Tuhan, jangan maksa anak-anak melakukannya. 这个时代不像我们以前的那个时代了， Zaman ini tidak seperti zaman kita waktu muda dulu. 让孩子照着他的嗜好，照着他的前途的需要，让他自己去发展。 Biarlah anak-anak bertumbuh berdasarkan kebutuhan masa depan, juga akan hobinya anak-anak. 他听从家人， Dia mendengar orang tua, 但是我们也是要尊重他， tapi kita pun harus menghormati anak 因为 kita. 他不是草木，他是 Karena 人，血肉之体，有他自己发挥表现的这个空间。 Dia adalah seorang yang punya kepribadian, dia juga butuh bertumbuh, berkembang. Dia bukan tumbuh-tumbuhan, barang mati, bukan. 为什么我会这样子说？ Kenapa saya mengatakan hal 因为 ini? 好些家长 Karena banyak keluarga 有好多事他没有办法达到做到，那么他就要他的孩子做这个事情，满足他心里面的这个愿望。 Banyak keinginan yang tidak bisa dia genapi pada waktu tuanya. Dia ingin anak-anaknya melakukan hal yang dia inginkan. 不但孩子做出来没有快乐的心， Bukan hanya si anak melakukan dengan tidak penuh 不能够 sukacita. 满足他自己的愿望， Tidak bisa memuaskan keinginan dia. 反而让他对家长更加反感，更深一层的反感。 Malah membuat dia sangat alergi kepada orang tuanya.
亲爱弟兄姐妹们， Saudara yang 既 terkasih, 然使徒保罗教导哥罗西的信徒这样子做，当然我们成为神的儿女，也是要好好思考一下，我们在家里面是成为怎么样的一个家长。 kita harus simak baik-baik apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose yang untuk kita lakukan dalam keluarga kita. 我们可以彼此过着尊重的生活。 Hiduplah dengan penuh saling menghargai. 记得我们的题目，什么？彼此在家里面过着彼此尊重的生活， Tema kita pagi hari ini adalah hidup saling menghargai dalam keluarga. 在家里面过着彼此尊重。 Di dalam keluarga hidup saling 我也 menghargai. 尊重我孩子的这个孩子的身份， Saya menghormati anak saya, 虽然他比我小辈， walaupun dia lebih muda, 我也尊重他。 saya menghormati pendapatnya. 亲爱弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 当我们用强权的方式压制他的时候， ketika kita dengan kuasa menekan dia, 孩子不会快乐， maka tidak ada suka di anak, Bukan tidak ada pun sukacita快乐。 di anak-anak. 反而让他对家里面更加的反感，不 Malah 没有办法成为他安身之地。 dia tidak akan bertumbuh dengan baik, malah dia sangat alergi kepada keluarganya. 求主帮助，让我们做一个能够尊重别人的家长。 Semoga Tuhan menolong kita sehingga kita bisa menjadi orang tua yang menghargai pendapat anak-anak 第 kita. 21节告诉我们：你们做父亲的不要惹孩子的气。 Ayat 21 ditekankan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. 另外一个翻译是这样子说：你们做父亲的不要激怒儿女，免得他们灰心丧胆。 Atau dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah timbulkan amarah di hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi tawar hatinya. 我们不要激怒孩子，让他丧胆。 Jangan membangkitkan amarah di hati anak-anak kita sehingga mereka 为什 menjadi 么我 tawar 们会 hati. 成为一个激怒他的人呢？ Kenapa kita membuat dia marah? 我们强逼他不要做的事情。 Kita memaksa dia melakukan hal-hal yang tidak dia ingin lakukan. 心里面、外表看见好像他的顺服你，做。 Secara lahiriah tampaknya dia nurut, dia lakukan. 他的心很不满， Tapi hatinya tidak puas. 所以有些孩子当遇到结婚年龄的时候，他快要离开这个家。 Makanya ketika anak ini sampai usia untuk menikah, dia cepat-cepat mau tinggalkan keluarganya. 我要脱离这个家， Saya ingin keluar dari rumah 为 ini. 什么呢？ Kenapa? 因为这个家里面他没有办法得到安全感， Dia tidak memiliki rasa nyaman, damai di dalam 不像 keluarganya. 我们以前中国可以5代同堂， Zaman dulu di Tiongkok, 5 keturunan bisa tinggal satu keluarga. 可以彼此学习。 Saling belajar. 他现在没有办法彼此学习了， Sekarang tidak bisa saling belajar. 不但没有办法彼此学习，还以为他是继续被压制，让他不能够动弹。 Si anak merasa dia terlalu tertekan sehingga tidak bisa bergerak, bertumbuh. 求神帮助我们， Semoga Tuhan menolong kita. 成为一个可以尊重别人的父亲。 Menjadi orang yang bisa menghormat, 我们 bisa 不要时常当作他还小，他还小哦， jangan selalu anggap anak kita tuh, oh dia masih kecil. 他的学问、他的知识比我多，记得 Kemampuan 比我们多。 Pengetahuan dia sudah lebih daripada yang kita miliki. 有些时候我跟我的女儿交通哦， Sering kadang-kadang saya berbincang dengan anak saya, dengan putri saya. 问他现在的发展是怎么样子， Saya tanya bagaimanakah perkembangan zaman ini. 他就告诉我有一件现在正在流行的这个什么，好像是看得见，但是那个不是实实在在的事情。 Dia berkata pada saya, banyak hal yang tampaknya kelihatan, tapi itu bukan fakta. 但是我就问他为什么会这样子呢？ Saya tanya, kenapa bisa terjadi hal semacam ini? 他就解释长解释短，我们听来听去听到莫名其妙啊！哈。 Apa yang dijelaskan, saya tidak mengerti. 后来我就说你在青年团去讲这些事情给年轻一辈的人知道。 Kau sampaikanlah di pemuda, karena saya tidak ngerti masalahnya.
亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 我们要跟年轻一辈的有一个交流， kita ada satu komunikasi hubungan dengan yang muda-muda, 让我们这个老一辈的可以得着新的知识， sehingga kita yang sudah tua-tua ini bisa mendapat pengetahuan yang 帮 baru, 忙我们一起进步。 agar kita bisa sama-sama bertumbuh. 我做神的仆人到现在还是学习， Saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini masih belajar. 就好像我们中国话所讲的“人活到老，学到老 Ada pepatah mengatakan kita belajar sampai usia tua. ”，老了还是要学， Tua masih mau belajar. 学无止境。 Belajar tidak ada habis-habisnya. Betul, tidak ada habis-habisnya。 Tidak ada habisnya. 我们现在 COVID 的哈，以前是 COVID 什么19，现在又 B2多少了？不知道我们要这个跟 COVID dampingi 要活到多少久？ Kita juga tidak tahu COVID begitu berkembang sampai namanya macam-macam. Sampai hari ini kapan kita akan hidup bersama 当 dengan 弟 COVID? 兄姐妹可以在教会坐着敬拜神的时候， Ketika kita bisa datang ke rumah Tuhan beribadah, 弟兄姐妹有没有觉得上帝那样的恩待我？ bagaimana kita menjelaskan Tuhan begitu mengasihi kita? 有没有这样子想？ Apakah kita pernah memikirkan 或 hal 者你 ini? 只是想，哎呀，我比别人过着清洁的生活，所以我可以脱离这个 COVID。 Atau kita mungkin berkata, oh saya hidup lebih bersih daripada orang lain, maka saya bisa terhindar dari COVID. 是不是这样子？ Apakah kita berpikir demikian? 是，神恩待我们。 Tuhan menuntun mengasihani kita. 才开始 COVID 的时候， Ketika COVID mulai, 3个月以后， 3 bulan kemudian, 有一个牧师时常我们请来教会讲道的一个神的仆人， ada satu hamba Tuhan yang sering kami undang, 他说他离开世界了。 dia meninggal. 我就问他的师母，什么时候的事情呢？ Saya tanya pada semuanya, kapan terjadi? 他说，自从他去了你们Jembatan Besi，他回来就得到这个病就没有了。 Dia berkata, sejak dia datang ke Jembatan Besi berkhotbah, pulang, kena sakit dan dia meninggal. 我说，最后他来Jembatan Besi是2个月前，不是现在。 Saya berkata, dia datang ke Jembatan Besi 2 bulan yang lalu, bukan sekarang. 我就问他的师母，为什么会这样子快走呢？ Saya tanya pada semua, kenapa bisa cepat berangkat 他 dia 说， pergi? 因为他自己有自己身上的老病， Oh, dia banyak penyakit di tubuh, penyakit tua di tubuhnya. 所以他没有办法救到了。 Maka dia tidak tertolong. 亲爱弟兄姐妹们，我们现在还是坐在教会里面， Saudara-saudara, kalau kita masih duduk di gereja hari ini, 你用怎么样的心感谢耶和华上帝？ dengan hati ucapan syukur apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? 我们怎么样回报神对我们的关心， Bagaimanakah kita bersyukur untuk semua perhatian Tuhan kepada kita? 活出我们今天的题目。 Ya, kembali ke tema kita hari ini. 过着彼此尊重的家庭生活。 Hidup saling menghargai dalam keluarga. 真的，这个题目很漂亮， Sungguh tema yang begitu indah. 不要只是漂亮的题目， Bukan hanya temanya yang 而 indah 是在 saja. 我们生活中实在的实行出去。 Biarlah kita laksanakan dalam kehidupan keluarga kita. 3个月前，当这个 Harris 牧师告诉我要讲这个题目啊，我马上就想到，真的这个很需要。 3 bulan lalu ketika pendeta Harris mengatakan pada saya akan membawakan tema ini khotbah di sini. 为 Sungguh 什么 saya 我 merasa 会这 sangat 样子 penting. 讲？ Kenapa saya berpikir 当 demikian? 我组织学老师问他的学生的时候，为什么你哥哥没有来？ Karena saya tahu ketika guru sekolah minggu tanya pada anak-anak sekolah minggu, kenapa Koko kamu tidak datang? 他说tahu tuh Koko di mana？ Dia berkata nggak tahu Koko di mana. 是不是你不是一起生活吗？ Bukankah dia bersama-sama? 不是一起在家里面一个家庭吗？ Bukan dalam satu rumah? 我说tahu tuh。 Nggak tahu. 后来又问一个做哥哥的， Coba. 后来又再问一个做哥哥的。 Kemudian saya tanya lagi pada yang jadi 那 Koko, 么做哥哥的怎么样回答？ apakah jawaban dia? Nggak tahu ketika tadi saya nggak tahu ketika tadi saya datang dia masih tidur。 Oh, Kokonya bilang dia masih tidur adiknya. 老师就问他为什么你没有把他叫起来？ Si guru sekolah minggu tanya, kenapa engkau tidak bangunkan dia?
Nggak tahu tuh. Dia hanya menjawab enggak tahu. 这样的家庭， Keluarga semacam ini 什么事情他都不要知道， tidak mau tahu banyak masalah dalam keluarga. 怎么样可以表现出彼此关心在家里面呢？ Bagaimana kita bisa mengatakan saling memperhatikan dalam 难道 keluarga? 真的现在的世界就带领我们走这样的路线了吗？ Apakah hidup dalam saat dunia hari ini menuntun kita semacam itu? 但愿我们信主的人、属主的人，不是这样的一个家庭， Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup semacam ini. 彼此关心、彼此关怀。 Kita saling memperhatikan. 到现在，我们做爸爸、师母、做妈妈，继续还有跟我们美国的女儿交通。 Kami sebagai orang tua masih sering komunikasi dengan anak kami, putri kami yang ada di Amerika. 一开始就问你有没有去做礼拜， Pertama tentu kita tanya apakah engkau ke 有没有 gereja? 奉献给上帝？ Ada memberi persembahan. 他不要睬 Dia tidak perhatikan. 啊，他tidak mau menghiraukan，但是我们继续讲，我们是神的儿女，我们应该先来敬拜上帝。 Tapi kami tetap memesan dia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hormat pada Tuhan. 2天他就没有打电话了， 2 hari dia tidak telepon 但 balik. 是我们打电话找他， Kita cari telepon lagi. 哎呦，用 WA 不必用钱了哈。 Karena pakai telepon pakai WA tanpa bayar. 那后来就讲，再讲， Kemudian dia 再讲， bicara, 再讲， bicara 讲到什么？他说：“哟，今天我们有去做礼拜， sampai dia bilang, ada hari ini kami ada ke 有没有奉 gereja, 献给上帝？ adakah beri persembahan? 有， Ada, 感谢主。 puji Tuhan. 我们注意关心他，让他知道我们仍然是他的父亲，关心他。 Kami tetap memperhatikan dia, dia boleh tahu bahwa kami sebagai orang tua tetap memperhatikan 我 dia. 们在家里面继续要过着彼此关心、 Di dalam 彼此接 keluarga, 纳、彼此尊重。 kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menerima. 良好夫妻的生活关系， Hidupan harmonis sebagai suami istri, 我们彼此体贴、彼此珍惜、彼此尊重。 kita saling menghargai, saling membantu, saling mendukung. 别人你可以乱做一场，但是我属主的家庭，我要彼此尊重、彼此珍惜。 Orang lain boleh melakukan apa yang dia suka, tapi saya akan melakukan saling memperhatikan dalam keluarga saya. 我是属主的儿女， Saya adalah anak-anak Tuhan. 让神帮助我们 Semoga Tuhan menolong 活 kita. 出，好像我们今天联会定下的题目，成为我们家庭里面所追求的这个目标。 Hidup seperti dengan tema pada hari ini, harmonis dalam keluarga, 彼此关心， saling memperhatikan. 我们就可以拥有美满和谐的家庭生活。 Maka kita akan memiliki keluarga yang harmonis. 世界可以乱到怎么样子，没有办法乱到我们的家庭， Bagaimana kacaunya dunia tidak akan pengaruhi keluarga kita. 因为我们有过着彼此尊重的这个家庭生 Karena 活。 keluarga kita adalah keluarga yang saling menghargai. 求神祝福 Ada berkat Tuhan, 我们众弟兄姐妹， kita anak-anak Tuhan. 来，我们低头祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 父神，我们再次谢谢你， Tuhan, terima kasih. 你借着使徒保罗教导我们哥林多的这个哥罗西的信徒，照样我们今天也接受主你给我们的教导。 Melalui Rasul Paulus kepada di surat Kolose, Engkau telah mengajarkan kepada kami. 我们不只是听， Kami bukan hanya mendengar, 我们也是实行在我们的家庭里面， kami melaksanakan dalam hidup keluarga 因为 kami. 彼此尊重可以取消许多不必要的这一些事情。 Karena dengan saling menghargai Tuhan, maka banyak masalah tidak perlu terjadi dalam yang tidak 神 baik 啊 tidak jadi 我 dalam 们 keluarga. 谢谢你给我们神的话， Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. 我们将祷告仰望， Kami naikkan doa ini 是奉耶稣基督圣名祈求， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝祝福弟兄姐妹。 Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian.
Undang jemaat sekalian, hari ini adalah minggu kelima, minggu sinode. Sebelum kita naikkan doa syafaat, kita akan dengarkan berita dari sinode. Melalui pesan pastoral sinode kali ini, beberapa informasi dan juga himbauan ingin kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat dimanapun saudara berada. Pertama, pasca pandemi COVID-19 yang sudah mulai dapat terkendali, maka mulai beberapa bulan terakhir, sinode melalui bidang pastoral telah melakukan beberapa perkunjungan ke gereja-gereja kita yang ada di beberapa wilayah, khususnya yang ada di Bali, di Nias, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah. Sebagian besar gereja-gereja kita telah melaksanakan ibadah secara onsite, dan di beberapa tempat bahkan kegiatan peribadatan sudah berlangsung secara normal. Namun demikian, kami mengajak agar seluruh jemaat GPMRI tetap selalu harus waspada dan berhati-hati. Kedua, sinode kita telah melaksanakan pembinaan seminar homiletika untuk para hamba Tuhan Gereja Pemberita Injil yang dilaksanakan secara online dan dapat diikuti oleh seluruh hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Kami mengajak seluruh hamba Tuhan, majelis dan anggota jemaat GPMRI agar kita bersama-sama dapat membangun semangat persekutuan dan kerjasama di dalam setiap jemaat. Ketiga, gereja kita adalah gereja pemberita Injil. Ini menjadi tugas kita bersama. Oleh sebab itu, kami mengajak jemaat untuk mendukung setiap program, baik di jemaat lokal maupun sinode, untuk memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus. Sebagaimana telah kita tetapkan bersama, bahwa dukungan jemaat untuk pelayanan misi sinode dapat dilakukan di antaranya dengan pemberian persembahan sebagaimana yang telah kita atur. Kita juga berharap agar setiap jemaat atau gereja dapat memberi perhatian untuk kesejahteraan para hamba Tuhan yang melayani di gerejanya masing-masing. Dengan demikian, kita berharap bahwa gereja kita akan dapat lebih bertumbuh dalam pembinaan iman terhadap anggota jemaatnya. Keempat, bulan Agustus ini negara kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Mari kita doakan bangsa negara kita agar Tuhan terus menolong kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kita semua dapat hidup dengan tenang dan damai. Demikian pesan pastoral sinode kali ini. Demikianlah warta sinode. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat. Kepadamu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan gereja pemberita Injil yang pada minggu kelima inilah merupakan minggu sinode. Kami menyerahkan gereja pemberita Injil yang tersebar di 13 provinsi. Kami menyerahkan gereja-gereja di kota-kota dan di desa-desa. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota dan di desa-desa. Kami menyerahkan para diaken, para majelis, para pengurus, para aktivis gereja, dan para jemaat di kota dan desa-desa. Tuhan, kami menyerahkan akan gereja pemberita Injil ini. Kami percaya kami bisa ada sampai hari ini oleh karena kasih karunia-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini oleh karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu.
Tuhan, kami ingin menyerahkan akan rencana pelayanan gereja pemberitaan ke depan. Dan bila visi misi yang sudah didirikan oleh pendiri kami, pendahulu kami, dapat kami teruskan dengan hati yang berkobar-kobar dan penuh tanggung jawab. Bapa Surgawi, sekali lagi kami ingin menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Naungi dan lindungi, karuniakan hikmat bijaksana. Dan biar dalam pelayanan kami merasakan kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan akan pemerintah kami, negara dan bangsa yang dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau tetap menaungi melindungi negara dan bangsa ini. Walaupun melalui goncangan demi goncangan di dalam COVID-19, namun Engkau tetap menaungi melindungi negara dan bangsa ini sampai saat ini tetap aman sejahtera. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Kami juga menyerahkan akan Agustuslah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah pada hari kemerdekaan ini negara ini terus berkembang dan bertumbuh. Hancurkan segala niat-niat yang memecah belah dan biarlah kesatuan dan persatuan Indonesia berjalan terus. Kami menyerahkan jemaat yang beribadah pada hari ini. Tuhan, kami percaya dan yakin inilah oleh karena kasih karunia-Mu kami bisa bersama-sama berbakti memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh keharmonisan, keintiman, persekutuan keluarga makin hari makin kokoh dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh aktivis gereja pemberita Injil di sini. Kami menyerahkan sekolah minggu, persekutuan-persekutuan yang sudah on-site. Biarlah Tuhan ditolong dan pimpin melalui seluruh pelayanan ini. Iman jemaat bertumbuh. Firman Tuhan disebarluaskan. Bapa Surgawi, kami juga ingin menyerahkan akan ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin, dan bila seluruh persiapan dilaksanakan, dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami yang bergumul untuk kesehatan, yang bergumul untuk pekerjaan, yang bergumul untuk usaha, yang bergumul untuk studi. Ya Tuhan, naungi dan pimpin, berikan kekuatan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan mendampingi kami melewati hidup-hidup kami, karena kami percaya Engkaulah yang memegang masa depan umat-Mu yang percaya. Terpujilah nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sambil kita menaikkan pujian Ku berserah pada Yesus. Dan ku mengasihinya.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau yang senantiasa memimpin bahkan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami datang memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Samuel, Gembala Sidang GPMBRI Jembatan Besi, yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini, baik Kabupaten 1 maupun Kabupaten 2, dalam rangka tukar mimbar sinode. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan keluarga Bapak Pendeta Samuel. Berita duka cita. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Saudari Li Hui Chen, dalam usia 73 tahun pada hari Selasa, 26 Juli 2022. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis, 28 Juli 2022, di pemakaman Suaka Insan Bogor, Parung. Majelis dan jemaat turut berduka cita bersama-sama keluarga, dan biarlah Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di sorga dari Lai Fui Kin, mama dari saudari Xiao Su dan Xiao Qi, dalam usia 88 tahun pada hari Rabu 27 Juli 2022. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 30 Juli 2022 di San Diego Hill, Karawang. Majelis dan jemaat turut berduka, dan kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, telah kembali ke rumah Bapa di sorga dari Idna Maswaro Zeka. Dan beliau adalah ibu mertua dari Pendeta Jimmy Sumadi, hamba Tuhan yang berada di GPMBRI Bajem Dadap, dalam usia 93 tahun pada hari Rabu 27 Juli 2022 di Nias. Jenazah akan dimakamkan pada hari Minggu 31 Juli 2022 di Desa Umbo Balodano, Nias. Majelis dan jemaat turut berduka cita
kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Berita sukacita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi saudara kita Gary Chia dan saudari Clarice Kurniawan yang telah dikaruniakan seorang putra kedua bernama Bradley Chia yang lahir pada hari Senin 25 Juli 2022. Bradley merupakan cucu keempat dari Bapak Heri Kurniawan dan saudari Ibu Connie Wibisono. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang berbahagia. Keempat, Komisi Pria Sunodia akan mengadakan ibadah syukur HUT ke-11 pada hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB secara tatap muka di Wisma Jason Lin, lantai 4. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Rizal Badudu, Emin, dengan tema Cinta dan Keintiman Pasutri, mengundang seluruh kaum pria dan para pasutri untuk menghadirinya. Kemudian berita pernikahan. Saudara David Jonathan Wijaya, anak atau putra kedua dari saudari Jimmy Wijaya dan saudari Feni Iman, dengan saudari Ivana, anak ketiga atau putri kedua dari saudara Chandra Kristianto dan Diaken Irawati Chandra, akan menerima pemberkatan nikah pada Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 14 WIB di GPMRI Kemurnian. Bagi jemaat yang ingin memberikan sanggahan, harap menyampaikannya secara tertulis dengan identitas yang jelas dan ditandatangani, lalu difoto dan dikirimkan kepada Pendeta Harris via WA dengan nomor yang sudah tertera sebelum tanggal 11 Agustus. Perjamuan Kudus akan diadakan minggu depan bagi jemaat yang masih akan mengikuti dari tempat masing-masing dapat mendaftar ke nomor WA gereja untuk mengambil pengambilan roti dan anggur. Kemudian e-poster. Sebagai umat Tuhan, kita seharusnya bergairah menjalani dan mengerjakan hidup ini sesuai kehendaknya. Minggu depan kita akan belajar supaya dapat terus bergairah menjalankan hal tersebut. Mari siapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan. Dua pertanyaan. Satu, pernahkah kita kehilangan gairah semangat hidup? Bagaimanakah Tuhan memberi gairah hidup kita? Demikianlah warta gereja. Kita bersaat teduh.